Sejarah tahun 4. Kehidupan manusia zaman prasejarah. Kehidupan manusia zaman prasejarah. Perkembangan kegiatan sosial dan ekonomi manusia zaman prasejarah menjadikan kehidupan mereka semakin baik bagi menghadapi perubahan persekitaran. Terdapat 4 kegiatan sosial zaman prasejarah ya. Yang pertama ialah zaman Paleolitik. Apa dia? Hidup secara nomad dalam kelompok kecil. Tinggal di dalam gua. Mahir menggunakan api untuk menghalau binatang buas. Okay. Yang kedua, zaman Mesolitik. Hidup secara nomad dalam kelompok kecil. Tinggal di dalam gua, pesisir pantai atau muara sungai. Baik, kita lihat yang ketiga, zaman Neolitik. Di sini mereka hidup menetap dalam kelompok yang besar, membina pertempatan di lembah, sungai dan pesisir pantai. Dan yang keempat ialah zaman Logam. Ya. Hidup menetap dalam kelompok yang lebih besar, mempunyai ketua sebagai pemimpin, mengamalkan adat dan upacara yang tersusun. Okey, ingat ya. Kegiatan sosial zaman prasejarah terdapat 4 jenis iaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik dan zaman Logam. Baiklah, kita lihat seterusnya kegiatan ekonomi zaman prasejarah. Okey, di sini terdapat 4 kegiatan ekonomi dalam zaman prasejarah. Okey, zaman yang pertama, zaman Paleolitik. Menggunakan peralatan daripada batu, mengutip hasil hutan dan memburu haiwan, berkongsi makanan. Okey, yang kedua, zaman Mesolitik. Menggunakan peralatan daripada batu yang lebih baik buatannya. Maknanya lebih cantiklah batu tadi, dia pandai buat sikit kan. Mengutip hasil hutan, memburu haiwan dan menangkap ikan. Okey, pada zaman ini dah pandai tangkap ikan. Sebelum tadi tak pandai lagi tangkap ikan. Sekarang dah pandai kan? Perkongsian makanan masih berlaku. Ini samalah kita kongsi makanan. Kita lihat zaman yang ketiga, zaman Neolitik. Menggunakan peralatan daripada batu yang lebih kemas, dilicinkan dan mempunyai pelbagai fungsi. Maksudnya masih lagi menggunakan peralatan daripada batu, cumanya pembuatannya lebih kemas dan banyak fungsi lah peralatan tu yang digunakan kalau dibandingkan sebelum ni, ya. Bercucuk tanam. Okey, dah pandai bercucuk tanam. Kalau zaman yang sebelum ni belum pandai. Pada zaman Neolitik ni dah mula pandai bercucuk tanam. Menangkap ikan. Menternak haiwan. Kita lihat perbezaannya. Mereka dah pandai menternak haiwan. Kalau sebelum ni mereka hanya berburu kan. Sekarang tak perlu berburu lagi. Kita ternak, dah pandai menternak. Ternak ayam, ternak haiwan lah, mungkin kambing, lembu, ketika itu kan. Apa lagi? Dan menghasilkan tembikar tanah. Mereka dah pandai menghasilkan tembikar tanah. Periuk tanah, macam itulah. Kegunaan untuk masak kan. Yang keempat, menjalankan aktiviti perdagangan secara tukar barang dan penghususan kerja. Maksudnya di sini, aktiviti perdagangan tukar barang, maknanya tukarlah. Maksudnya A ada ikan, B ada sayur. A nak sayur, jadi dia tukarlah dengan B tu. Tukarlah, awak ada sayur, saya ada banyak ikan, tukar. Jadi dua-dua dapatlah. A dapat ikan dengan sayur, B pun ada ikan dan sayur. Itu penghususan kerja maknanya di sini. Dah mula seorang kerja nelayan. A mungkin bekerja sebagai nelayan. Jadi setiap hari dia akan pergi menangkap ikan. Kerja dia tangkap ikan je.
Yang B pula nampak tak gambar tu dia pegang sayur. Maknanya dia ni, B ni mungkin bekerja tanam sayur lah. Pelbagai jenis sayur. Itu je kerja dia. Jadi A tangkap ikan. Bila A balik, dia akan pergi dekat B. Dia kata dia nak sayur. Tukarlah. Okey, saya ada ikan. Saya nak sayur. Saya bagi awak ikan dan B akan bagi A sayur. Sama. Itu konsep pertukaran tadilah yang masuk pengkhususan kerja ni. Tidak perlu buat semua kerja lah. Kalau sebelum ni semua nak kena buat. Jadi pengkhususan kerja, A tu kerja dia tangkap ikan, B tu kerja dia sayur. Itu maksudnya. Ya. Dan yang keempat, zaman logam. Menggunakan peralatan yang diperbuat daripada logam. Logam ni besi lah. Kamu tengok gambar. Dia dah pandai menggunakan besi. Besi tu buat apa? Tengok tu gambar dia. Dia ketuk-ketuk. Mungkin nak buat parang tu. Okey. Perdagangan dan pelayaran menjadi aktiviti utama. Ketika ini manusia dah pandai berdagang dan berlayar pergi ke negeri lain, ke tempat lain. Aktiviti perdagangan secara tukar barang semakin berkembang. Maknanya dia pergi ke negeri lain, tukar-tukar barang lah. Macam itulah. Contohnya, India bawa rempah pergi negeri China, tukar barang dengan tembikar. Macam itulah tukar pinggan mangkuk daripada China. Yang China pula beli rempah. Ataupun dari India pergi ke China, tukar barang. Mungkin India akan beri rempah. China beli rempah. India beli pinggan mangkuk dan kain sutera daripada negeri China. Itu contohlah. Dan menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar. Ini kerajaan pun dah mula bersahabat. Maknanya, kalau zaman dulu Sultan Melaka ada hubungan baik dengan kerajaan negeri China. Contoh itulah. So, di sini kamu ingatlah terdapat 4 kegiatan ekonomi zaman prasejarah. Okey. Itulah tajuk yang kita belajar pada hari ini, iaitu kehidupan manusia zaman prasejarah. Kita buat 2 buku surat hari ini, iaitu kita belajar kegiatan sosial zaman prasejarah dan kegiatan ekonomi zaman prasejarah. Dan cikgu harap kamu ulang kaji balik tajuk ini dalam buku teks muka surat 78 dan 79. Dan buat latihan yang Cikgu Nur berikan. Baiklah, kita jumpa lagi pada tajuk yang pelajaran yang seterusnya di minggu hadapan. Ya. Okey, jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye.